channel ini Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita patut hayati dengan perasaan sangat sedih. Kalau kita tahu kita merdeka ni macam mana, kita patut sedih. Ada seorang ahli syariah tu sampai menangis-nangis bila saya ceritakan tentang makna perjuangan kemerdekaan ini. Ketika berbicara tentang sejarah Malaysia, banyak pandangan kontroversial muncul mengenai itu. Beberapa warga Malaysia melihat British sebagai penjajah, namun mayoritas lebih cenderung melihat Inggris atau British sebagai pihak yang mendukung, melindungi, dan berkontribusi dalam pemberian kemerdekaan kepada Malaysia tahun 1957 dan pembentukan federasi tahun 1963. Dan di sini ada seorang tokoh, Dr. Azmi asal Malaysia, yang menjelaskan tentang penjajahan di tanah Melayu yang sesungguhnya. Kita ni duk sambut 31 Ogos ini tahun 57 ini, kita ni merdeka ke tidak? Ini satu persoalan yang sangat penting. Kita kena faham. Tahun 57 masa kita sambut merdeka dahulu sampai sekarang 31 Ogos 2023, kita disambut sampai tahun. Kita ni merdeka atau tidak? Soalan dia. Merdeka ke tidak kita? Yang kita tahu, kita sambut, kita tahu dia. Seronok kita buat pesta, jual-jualan dan sebagainya, ada hadiah, ada sebagainya, kita raihkan. Tak apa, bagus, itu bagus. Ada perarakan malam-malam yang naik motor sampai jam Pulau Pinang malam tadi. Kerana ada roadblock penuh. Merdeka sangatlah mereka ni sambut dengan begitu seronok. Kerana kita tidak begitu faham sangat sejarah kemerdekaan ni, dia tidak seronok. Dia tidak mengujakan, dia tidak menggembirakan, dia sebenarnya kita patut hayati dengan perasaan sangat sedih. Kalau kita tahu kita merdeka ni macam mana, kita patut sedih. Semalam pagi tadi subuh saya pergi bagi kuliah di Masjid Timah ke? Di seberang Pride. Ada seorang ahli syariah tu sampai menangis-nangis bila saya ceritakan tentang makna perjuangan kemerdekaan ini dan apa yang kita capai. Tahun 1957 kita diberikan kemerdekaan oleh British. Betul, British beri. Tapi sebenarnya masa British beri itu ada beberapa sebab British beri. Sebelum saya sebut yang ini, saya nak jelaskan. Yang menuntut kemerdekaan ini ada ke tidak di tanah Melayu? Ada ramai pihak yang menuntut kemerdekaan. Kerana ada yang sebut, ustaz-ustaz sebut, dia kata dulu kita berjuang tanpa pertumpahan darah. Secara rundingan saja, baik-baik saja. British beri pun baik-baik, elok-elok. Tak ada orang yang terbunuh, cedera ke. British tak buat melakukan tindakan keras. Itu sebenarnya tidak tepat. Perjuangan kemerdekaan ini jangan lihat dari zaman British saja, kena lihat zaman Melaka tu lagi. Zaman Melaka itu bila Portugis serang Melaka, Kota Melaka, dia dapat tawan Kota Melaka, dapat dia pegang kota itu. Apa yang Portugis buat? Dia bunuh semua orang yang Islam yang ada di situ. Dia bunuh semua. Kanak-kanak, perempuan, orang tua, dia bunuh semua. Tak ada sisa pun. Dia bunuh. Portugis. Pembunuhan beramai-ramai yang tak diceritakan dalam sejarah. Okey, baik, British pula masuk. Awal British masuk mula-mula sekali di Perak melalui penjajah Pangkor. Pernah dengar tak cerita ni? Sejarah kita belajar penjajah Pangkor kan? Dalam sejarah diceritakan British masuk di sini untuk selamatkan kita sebab orang Melayu bergaduh. Raja-raja bergaduh berebut kuasa. Berlaku perang saudara. Negeri ni kacau bilau, tak ada keselamatan, rakyat ditindas. Itu yang British sebut. British sebut macam tu. Ada tak benda-benda macam ni? Ada dalam buku teks kita dicerita. Tapi ini tak betul. Tak betul tuan-puan, tak betul. Saya dah kaji benda ni. Tak ada pun perang saudara. Di mana saya tanya? Kalau ada perang saudara mesti ada mati. Ada yang mati kan? Siapa yang mati? Raja mana yang berebut kuasa ni? Raja mana berebut kuasa? Raja Abdullah dengan Raja Ismail tak berebut. Tak ada pun. Raja Abdullah ni siap hantar surat lagi. Tahniah Raja Ismail dilantik sebagai sultan. Kenapa buku kita sebut bergaduh? Tak ada kekacauan. Perak ni stabil. Tak ada masalah, tak ada isu. Yang bergaduh perang saudara yang tak stabil ialah mereka yang ada di Larut. Larut ni siapa? Bukan kita. Kongsi-kongsi gelap yang berperang sama sendiri, itu perang saudara. Bunuh sama sendiri, beribu mati. Ini perang saudara. British sebenarnya masa buat perjanjian Pangkor bukan nak selesaikan masalah orang Melayu. Dia nak selesaikan masalah kongsi gelap ni.
Tapi bila dia datang ke sini, dia beri alasan, dia kata orang Melayu punya punca yang menyebabkan dia datang untuk selamatkan kita. Jadi masuk dalam buku kita, British datang untuk selamatkan kita melalui penjajah pangku. Sebenarnya apa yang British buat itu, British datang ke sini, dia bertujuan untuk merampas kekayaan di sini. Dia lantik raja baru, ada dah sultan di Perak, dia lantik seorang lagi sultan supaya dia boleh gunakan. Ini kerja British. Masyarakat di Perak jadi berpecah, yang aman, yang stabil jadi berpecah. Dia buat macam-macam supaya masyarakat di Perak ini bayar cukai pada British. Dia sekat pembesar daripada pungut cukai. Dia apabila pembesar pungut cukai, dia bakar rumah pembesar dengan alasan pungutan cukai oleh pembesar ini jahat, menindas. British pungut cukai tak ada masalah walaupun lebih tinggi. Ini pelik sejarah kita ni. British yang jahat ni dia tak berapa jelas sangat. Dalam buku kita diceritakan British ini nak sekat pembesar pungut cukai kerana pembesar ni menindas rakyat kerana pungut cukai. Sedangkan jawatan pembesar ni kalau dia tak pungut cukai, dia tak boleh jadi pembesar. Hilang jawatan dia. Tapi British ini datang, dia nak pungut cukai, dia paksa pembesar jangan pungut cukai. Bila pembesar pungut cukai, dia pergi bakar rumah pembesar dan dia ugut. Kalau ada siapa-siapa berani lagi, dia akan bakar. Yang ni yang menyebabkan pembesar Perak pada masa itu bunuh J.W.W. Bush. Pernah dengar sejarah ya? Orang Melayu pada masa itu tak perang, tak lawan British pun. Mereka marah pada Bush ini. Dan mereka bunuh Bush. Yang bunuh ini Datuk Maharaja Leda ada masalah peribadi lah. Kerana Bush ini menekan dia bunuh. Tak ada orang Melayu tak lawan British lagi pada masa itu, belum lagi. Tapi apa yang British buat? British isytiharkan perang besar-besaran. Dan disitulah ada kajian yang tunjukkan pada masa itu berlaku pembunuhan besar-besaran di Perak. Kononnya orang Melayu lawan British. Sebenarnya British isytihar perang untuk rampas Perak. Guna alasan J.W.W. Bush dibunuh. Bahawa orang Melayu lawan. Tak ada orang lawan pada masa itu. Tapi British guna kesempatan dan dia panggil sport dari Hong Kong, dari India dan sebagainya datang ke sini. Dia beri satu senjata baru, dia test senjata baru, pelancar roket. Sport ini diberi pelancar roket untuk test. Senjata ni baru diperkenalkan. Tembak siapa? Tembak rumah-rumah orang kampung. Orang wanita, kanak-kanak yang lari ditembak dari belakang. Ada yang digantung di pokok pada masa itu, digantung terus. Ini adalah pembunuhan besar-besaran. Kita belajar tak dalam buku teks dahulu? Masa kita belajar sejarah Perak, kita tak belajar yang benda-benda yang jahat British ni. Kita belajar pemerintah kita, raja-raja yang jahat, pembesar yang jahat. British ni baik. Dia datang untuk amankan kita. Dia tak sama sejarah dia. Benda-benda yang buruk ini tak digambarkan dengan betul. Jadi kalau kita lihat buku, saya dah ulang kali benda yang sama ni. Buku teks ni kalau kita tengok, dalam konteks buku teks itu, kita cuba perhatikan British ini apa kedudukan dia dalam buku teks. Awal saja dia jahat, jadi penjajah. Kemudian peringkat yang seterusnya dia jadi kerajaan. British ini digambarkan dalam buku teks, dia kerajaan. Dialah yang melakukan perubahan, dia yang mentadbir, dia perkenalkan sekolah, perkenalkan hospital, perkenalkan infrastruktur, dia satukan kita, dia tubuhkan federation, dia berikan kemerdekaan, macam-macam. Dalam buku teks kita ni cerita tentang British. Yang menyebabkan anak-anak kita bila baca buku teks, apa mereka faham? Anak-anak kita ni baca buku teks, masa mereka baca buku teks tingkatan 1 sampai 5, mereka akan rasa apa kesannya? British ni baik. Orang muda fikir British ni baik. Dia datang untuk hapuskan kejahatan-kejahatan yang ada pada diri kita. Nah, begitulah lika-liku tentang kemerdekaan Malaysia yang masih menjadi perdebatan. Sebagian warga Malaysia melihat mereka sebagai penjajah. Ada juga sebagian besar mereka melihat sebagai pemberi kemerdekaan bagi Malaysia. Walaupun British atau Inggris berat untuk melepas koloninya, tapi dengan negosiasi antara pemimpin lokal Melayu dan pihak British, akhirnya kesepakatan tercapai, yaitu Malaysia merdeka. Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.